College of Business was established as a school in UUM of College of Business to continuously provide innovative and effective business management related to muamalat, Islamic finance, Islamic economics, and Islamic management. I must confess that Islamic Business School is not only an academic citadel, rather it is a hub for moral rejuvenation to gain the world and hereafter. The serene environment readily facilitates both academic and behavioral development. Alhamdulillah. The courses under IBS also not only meets the need of the industry and the country, but also serve as a source of inspiration for students to deepen Islamic knowledge and become a quality servant of Allah. The knowledge and skill what I learned during my study was giving me a confident and knowledgeable in Islamic bank. I easily can adapt the terminology or concept in the product knowledge as well. I would like to say thanks to all the lecturers to deliver the best knowledge for me, and it's very useful for me when I'm facing the real industry challenge. It was very impressive. UUM Islamic Business School aims to produce future business leaders with a broad Islamic international view, excellent decision-making abilities, and capable of executing change for the betterment of business, society, and environment. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kata janjimu, kerana ku yakin apa di genggammu. Keharuman setangki syurga, bukan kilauan sebilah belati. Oh tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugat keteguhan iman. Cinta tak pernah terbunga dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntasku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku garung pada teduh untuk menaung, kerana awan itu rapuh. Bahagia buat mereka yang bertemu cinta yang teguh, yang membawa ke syurga hakiki dan abadi. Cinta tak pernah terbunga dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntasku mendaki puncak
lepaskan. Tak bertemu pengucapan. Percaya kata janjimu, kerana ku yakin apa di genggammu. Keharuman setangki syurga, bukan kilauan sebilah belati. Kata janjimu seharum setanggi syurga. Sekian, terima kasih. Sedap suara dia. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton Biskut Kering Kopi O. Kali ini kita dah ke episod ke-14 bersama dengan Pusat Pengajian Perniagaan Islam ataupun Islamic Business School. Saya nak perkenalkan hari ini tetamu-tetamu dan panelis yang bersama saya. Yang sebelah saya ni orang kuat dia. Tak lain dan tak bukan Dekan Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Nasri Mat Hussein, Dekan Pusat Pengajian Perniagaan Islam atau IBS. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Selamat datang. Okey, yang kat sebelah tu adalah Dr. Muhammad Dr. Yazid kat ujung. Dr. Ahmad Hilmi bin Abdul Rahim merupakan penyelaras pasca siswaza. Selamat datang Doktor. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, ni baru betul. Dr. Muhammad Yazid merupakan Ketua Jabatan Kewangan Islam dan Ekonomi Islam di Pusat Pengajian Perniagaan Islam. Selamat datang Dr. Yazid. Ya, terima kasih Puan Azlin. Okey, sama-sama. Kita ada di Webex juga hari ni. Saya kenalkan Dr. Fadli bin Hamzah, alumni PhD Islamic Finance dan Banking tahun 2020. Beliau juga merupakan Operation Director of Mandiri International Remittance Neighborhood. Selamat datang Dr. Fadli. Boleh suara unmute tak? Ke kami tak dengar kat sini? Test suara sikit. Okey, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bersama kita juga kita ada Dr. Nurul Azmah, merupakan alumni PhD IBS tahun 2018 dan juga staf UUM. Selamat datang Doktor. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Okey. Saya selalu terbaca ayat ni. 9/10 punca rezeki adalah dari perniagaan. Betul Ustaz okey. Hari ni kita akan dengar Ustaz cerita lebih panjang lagi. Saya buka sikit je tadi tu. Okey. Mungkin Ustaz boleh start dengan ceritakan overview program, program-program yang ada di bawah Pusat Pengajian Perniagaan Islam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Azlin dan juga semua penonton yang dihormati sekalian. Berkaitan dengan Islamic Business School Universiti Utara Malaysia ini, saya ingin menjelaskan kepada anda sekalian bahawa UUM, IBS College of Business UUM ini adalah salah satu school yang terdapat di College of Business di Universiti Utara Malaysia yang ditugaskan oleh pihak kerajaan kita untuk memberi tumpuan kepada bidang pengajian Islam gunaan, apply Islamic study. Maknanya kita bukan fundamental Islamic study, tetapi kita apply Islamic study yang menumpukan kepada bidang muamalat dan juga kewangan Islam. Jadi penonton yang dihormati sekalian, di Islamic Business School ini sekarang ini kita ada 50 orang pensyarah yang dalam bidang muamalat halal dan juga kewangan Islam, dan juga program-program yang ditawarkan. Kalau undergrad kita ada Bachelor of Islamic Finance and Banking dan juga Bachelor of Muamalat Administration. Kemudian kalau bidang postgrad, kita ada S1 dan S2. Ini pada hari ini saya dipahamkan ada juga penonton-penonton kita Indonesia. Daripada Indonesia ya. Okay. Selamat datang kepada semua penonton lah ya daripada Malaysia dan juga seluruh Nusantara lah. Sebelum saya lupa sekejap Ustaz, saya nak minta semua share lah FB Live ni, jadi ramai yang boleh tengok dan tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan IBS, betul tak? Okey, silakan Ustaz.
Untuk bidang PhD S3 ya, di UUM ini kita ada 4 bidang, iaitu Muamalat dan Syariah Advisory, PhD dalam bidang Islamic Economics, PhD in Islamic Management dan juga PhD in Islamic Finance and Banking. Kemudian untuk Master S2 kita ada Master in Islamic Finance and Banking, Master of Islamic Business Study dan juga Master of Science Islamic Finance. Jadi saya mengalu-alukan semua penonton-penonton kita untuk join UUM sebab UUM adalah salah sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia ini dan juga IBS merupakan satu-satunya Islamic Business School di seluruh dunia yang mendapat AACSB, akreditasi antarabangsa, dan juga kita sentiasa menjaga kualiti pendidikan kita. Sekian, terima kasih. Bukan senang nak dapat AACSB tu tau. Dia top 5% universiti terbaik di dunia. Betul tak Ustaz? Ya, betul. So kita ada kat sini ni. So apa lagi nak tunggu kan? Kita dah sediakan platform. Kita dah dengar sikit tadi overview tu, baru sikit tu Ustaz bagi. Kejap lagi kita sambung balik. Tapi saya tak nak bagi Dr. Hilmi lama sangat. Ke Ustaz nak cakap lagi? Tak apa, bagi Dr. Hilmi pula. Saya bagi Dr. Hilmi ya. Dr. Hilmi dah tengah tunggu je. Okey, ni I punya turn pula. Okey, Dr. Hilmi. Dr. Hilmi merupakan penyelaras bagi program-program pasca siswaza. Jadi ramai ni yang nak tengok, ni sebenarnya nak dengar cerita sikit pasal program ni sebab bukan apa. Kita nak galakkan yang menonton ni kan, yang dah ada undergrad, yang dah ada degree ni untuk sambung belajar. Master ataupun PhD lah dengan IBS. Jadi dia nak tahu apakah syarat-syarat kemasukan ataupun apa sebenarnya program-program master dan PhD yang ada di IBS ni. Silakan Dr. Hilmi. Baik, terima kasih Pak Azlin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dengan IBS, Islamic Business School, Pusat Pengajian Perniagaan Islam, UUM. Jadi saya terus kepada program-program postgrad ataupun pasca siswazah yang ditawarkan di Pusat Pengajian Perniagaan Islam ini. Jadi kita ada program master dan juga program PhD. Share slide tak? Ada slide kan? Kalau boleh producer? ditunjukkan slide Terima supaya kasih. lebih jelas. Ini adalah program untuk PhD kita ya. Program PhD di mana yang tadi Tuan Dekan dah sebut, kita ada 4 bidang untuk tuan-tuan dan perempuan yang berminat khususnya dalam bidang ini, iaitu Muamalat dan Syariah Advisory, khusus pada syariah ya. Kemudian Islamic Economics, Islamic Management, yang termasuk sinilah tuan-tuan boleh kalau berminat dalam bidang pengurusan halal, pengurusan Islam, human resource, marketing, Islamic banking and finance. Jadi ada 4 bidang ni ya. Jadi 4 bidang ini makna tuan-tuan dan perempuan boleh pilih semasa kita nak apply nanti. Dan syarat-syaratnya saya terus kepada syarat-syarat supaya kita boleh nanti kita boleh tengok pada syarat-syarat yang perlu kita penuhilah untuk memohon ini. Dan satu lagi sebelum syarat-syarat tu, keistimewaan program kita ni kita offer dalam 3 bahasa puan. Kita tuan-tuan dan perempuan boleh buat tesis ataupun research nanti dalam bahasa English, okey, keutamaan English, dan bahasa Melayu, dan satu lagi kita ada bahasa Arab. Ni ada bahasa Arab untuk bukan untuk orang Arab saja, untuk orang dari mana-mana dari Nusantara, juga dari mana-mana benua yang lain. Boleh menulis dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ini antara kelebihan kenapa kita memilih untuk buat PhD di ataupun master di IBS ini. Dia bersifat applied tadi, di mana Tuan Dekan dah sebut. Applied ni maksudnya kita combine antara teori dan juga praktis. Baik, jadi saya terus kepada syarat dia. Syarat dia yang pertama master degree ya. Master degree daripada Universiti Utara Malaysia ataupun mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan minimum CGPA dia 3.0. 3.0 ya. Ataupun kalau dia bachelor degree pun boleh. Bachelor degree dalam mana-mana bidang dengan mendapat first class. 3.67. Itu berdasarkan kita akan tengok nanti dia punya keupayaan dia melalui proses interview lah. Kita interview daripada kita punya komiti di postgrad di peringkat IBS. Jadi kalau dia layak, maka dia akan terus di-offerkan untuk PhD. Ini antara yang ni lah. Kemudian untuk program master kita ada 2. Satu master by coursework dan juga master by
research. Okey, kita boleh tengok di screen tu. Okay, master by coursework ini Master MIFB, Master in Islamic Finance and Banking dan Master in Islamic Business Studies. Yang ni pun dia berdasarkan kelulusan dia dari segi bachelor degree tu 2.75 dan ke atas. Kalau bawah tu dia kita akan lihat pula di segi pengalaman kerja dia. Saya baru nak tanya yang bawah 2.75 ni tak ada dia. harapan ke nak sambung? Macam mana, Boleh Puan? lah. Saya baru nak tanya tadi. 2 point kalau CGPA below 2.75 ni boleh ada harapan lagi Boleh. Kalau dia tak memenuhi syarat tu pun kita akan buat satu special interview khas untuk dia. Kemudian kita akan bawa pula ke Senate University untuk berurusan. Contohnya dia tak mencapai CGPA tu, kita akan buat interview khas. Mengambil kira tak pengalaman kerja dia? Pengalaman kerja at least 5 tahun. 5 tahun. Ini yang bawah 2.75. Sama juga yang master by research pun sama juga dia punya syarat-syarat dia. Dan kita open untuk semua, bukan untuk Muslim saja. Non-Muslim pun boleh. Lepas tu tadi saya teringat kalau yang tak ada basic Islamic ni kan, sebab dia apply kan. Maknanya yang kalau dulu belajar IT masa undergrad kan, degree yang belajar atau public admin ataupun ekonomi boleh boleh sambung. Boleh sambung master di sana. Boleh sambung sebab kita ada kursus-kursus yang akan ajar di balik syariah, kita ada usul fiqh, qawaid fiqh, semua yang banyak daripada calon-calon kita sekarang atau pelajar-pelajar yang sedang menduduki MIFB dan juga MIBS ni. Banyak daripada boleh kita katakan lebih daripada 50% daripada bidang lain. IT, accounting, business admin, human resource yang bukan Islamic. Tapi saya boleh jadi calon lah. Saya boleh. Ustaz nak cakap ke? Cuma kalau yang lain daripada bidang Islamic study, dia masuk IBS ni, dia perlu hadiri satu kursus bridging courses. Maknanya basic maknanya fundamental kepada Islamic study itu kita akan berikan. Jadi tidak ada masalah. Ini kursus ini hanya hadis saja. Tidak ada. Bukanlah kena satu semester. Satu semester. Tapi hadir je lah. Cukup syarat lah. Bengkel tu saya tambah sikit. Bengkel tu 2 hari saja. Hadir saya bayang sahaja. 6 bulan. 2 hari saja hadir saja. Sebabkan kita bercerita pasal Pasca Siswaza, saya nak dengar alumni sebab alumni kita ni dua-dua daripada PhD sebabkan yang dekat skrin ni sekarang ada Dr. Nurul Azma. Saya nak bagi Dr. Nurul Azma. Mungkin Dr. Nurul boleh perkenalkan diri dan ceritakan sikitlah pengalaman mengambil PhD di UM. Silakan, dan khasnya IBS lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Azma, nama saya Nurul Azma binti Abu Bakar. Boleh tak MC kalau saya patah balik ke belakang sikit, sebab sebenarnya saya master pun di UMKL. Boleh sangat, silakan. Cuba cerita sikit. So saya background saya degree saya accounting daripada UKM. Kemudian saya bekerja, dan bila dah kerja tu sebenarnya macam sebab degree accounting 4 tahun. So kita dah penat belajar 4 tahun, kita dah malas sikit nak sambung. Dah lama bila dah kerja tu rasa macam ini best juga kalau pergi sambung ni. So kita start cari info untuk sambung study. Saya sambung dekat UMKL tahun 2012, saya habis dalam 2013, penghujung 2013, so 1 tahun setengah saja. Sebab masa dekat UMKL rasanya 1 tahun 3 semester, so memang boleh habis dengan cepat dan pantas lah. Dan saya juga tanya kawan-kawan saya tadi, kontak balik kawan-kawan yang mana yang daripada UMKL. Dan kenapa, saya tanyalah kenapa sambung dulu kan. So antara sebab-sebab utamanya ialah satu, cepat, fleksibel untuk program dekat UUM ni, and yuran masa tu antara yang termurah lah. Sebab kita masa tu sambung kita part time. So ada bila kelas malam, petang, satu hari kita dah kerja nak attend kelas untuk malam pula. So dia macam tak berapa nak boleh pergi. Kalau hujung minggu tu okey sikit sebab kita enjoy pergi kelas hujung minggu, jumpa kawan-kawan baru, create network baru. So itu antara yang experience yang bagus lah semasa master.
So background kawan-kawan yang sambung master pun diorang kebanyakannya daripada middle manager yang nak buat yang dia punya objektif ialah untuk career development. So itu antara macam orang kata motivasi kenapa kita sambung. Saya sebelum untuk pengetahuan semua, Universiti Utara Malaysia terletak di Sintok Kedah, tetapi kita juga ada kampus di Kuala Lumpur. Jadi Dr. Nur Azma dia ambil dia punya master di UMKL. Betul So saya sebenarnya tertarik sebab walaupun doktor belajar tapi masih lagi ada motivate untuk sambung. Dia punya urgency nak sambung tu lah yang selalunya jadi cabaran untuk kita sambung. Betul tak doktor Ustaz silakan. Jadi boleh Dr. Azma terangkan sikit pengalaman anda semasa belajar PhD ni. Bagaimana tu untuk memberi panduan kepada rakan-rakan pendengar lah yang nak sambung ni. Betul, tadi kita dah dengar master kan. Sekarang nak dengar PhD sebab dia master di UM, PhD pun dengan UM. Tu yang mahal tu. Okey, silakan doktor. Boleh cerita sikit tak? Okey. So kalau macam master masa kita sambung dekat UM pun antara yuran masa tu yang termurah juga. Back in 2014 masa tu living cost pun dah naik. So antara saya dan antara faktor yang kita consider untuk sambung dekat UM ni ialah cost. So masa saya sambung tu dengan bila saya dah kerja, so kita dah ada komitmen. Bila kita nak tambah lagi komitmen untuk bayar yuran-yuran nak study apa semua ni, kita memang kena pilih betul-betul. Betul. Itu antara faktornya. Dan yang kedua saya rasa support system dekat UUM ni memang sangat bagus untuk saya completekan saya punya study. Pergilah mana-mana pun nak refer pada your supervisor, main supervisor, second supervisor and pada lecturer lain pun kelas semua very well provided untuk kita completekan kita punya study program. Okay, so PhD pun masa tu pasti bekerja tengah bekerja? PhD masa tu kita ada government ada offer my brain, so saya ambil my brain masa tu. So masa tu bekerja sambil study? Masa tu memang saya berhenti kerja dan saya buat full time. Full time tu. Satu komitmen juga tu, betul tak? Tadi macam itu memang kira berani punya decision lah untuk berhenti kerja waktu tu. Betul. Sebab saya rasa macam tadilah Dr. Nurul bagi tahu macam-macam yang support daripada UM dari segi lecturer, kelas, course, flexibility itu antara faktor-faktor Ustaz yang sangat diperlukan. Betul tak? Sebab kita very competitive when it comes to kita punya fees tau. Sebab kita ada AACSB. Tapi we are giving a very local punya fees tu. Antara yang very competitive lah. Betul tak Ustaz? Dan yang lebih penting ialah kemudahan disediakan memang tetap. Ini very terbaik. conducive learning ni lah. Kemudahan. Maknanya sebenarnya tak ada sebab dah. Betul tak? Sekarang betul. Ni COVID ni online. Semua boleh belajar walau kat mana pun. Kalau untuk ke KL tu boleh ke KL. Dan sekarang ni macam Ustaz katalah kalau boleh tulis dalam bahasa Arab, English dan juga bahasa Melayu. Dan untuk bakal-bakal student yang di Indonesia tu boleh sambung daripada Indonesia sebab dia online. Betul tak Ustaz? Betul. Boleh buat S1, S2, S3 di UUM lah. Okey, kita nak dengar daripada Dr. Fadli pula. Dr. Fadli juga merupakan PhD dan sekarang ni adalah Operation Director dan of Mandiri International Remittance Sdn Bhd. Ni orang industri ni. Silakan Dr. Fadli boleh cerita sikit pengalaman dengan belajar di IBS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pihak UM untuk menjemput saya. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Fadli bin Hamzah. Sekarang ni bekerja di Mandiri International Remittance. So bagi teman-teman atau rakan-rakan yang ada di Indonesia, of course dia well known lah about Bank Mandiri because the biggest bank in Indonesia kan. So saya sekarang ni bekerja di Mandiri International Remittance. Alhamdulillah saya telah tamat program PhD saya pada tahun 2020. Dan untuk menceritakan perjalanan saya mengambil program PhD ini,
saya ketika itu masih bekerja dan insya-Allah dari segi masalah memang tidak ada apa-apa masalah selagi kita boleh manage the time kan. And then satu lagi komitmen, dari segi komitmen of course saya sebagai top management di Mandiri International Remittance, saya kena ada komitmen di tempat kerja, saya ada komitmen sebagai dalam keluarga, saya ada komitmen kepada masyarakat sebagai bendahari kepada surau, bendahari kepada persatuan penduduk. Tapi dengan adanya support yang begitu baik daripada pihak UUM, alhamdulillah saya dapat menempuh segala itu dengan lancar. Kebetulan hari ini Prof. Madya, Dr. Nasri dan Dr. Halimi saya punya supervisor dan saya ucap terima kasih banyak-banyak. Itulah kelebihan UUM sebenarnya. Alhamdulillah. Dan saya harap kepada teman-teman atau rakan-rakan sekalian, bagi saya UUM adalah yang terbaik untuk kita sama belajar. Saya ada beberapa poin di sini. Pertamanya, sebelum saya memilih UUM ni, saya telah melakukan beberapa survey lah ataupun penyelidikan saya tempat di mana saya nak belajar kan. Tapi apabila saya tengok di segi ranking, pertama ranking lah, ranking. UUM sekarang ni saya rasa antara, bukan saya rasa lah, memang universiti terbaik, antara universiti terbaik di Malaysia. Ranking kalau tak silap saya top 10 lah, top 10 betul. universiti terbaik di Malaysia. yang Dan terbaru juga kita yang ketiga. Yang ketiga, minta maaf. Ya betul, saya ada tahu. Dan juga universiti ketiga terbaik di Malaysia, dan juga baru-baru ini saya rasa telah naik dari ranking di Asia dan juga di among the world universities kan. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi yuran. Yuran alhamdulillah setakat ini saya rasa antara yang boleh dikatakan yang murah lah antara universiti kan, universiti awam di Malaysia. Dan yang ketiganya ialah of course support daripada UUM. Percaya atau tidak, untuk saya melakukan pendaftaran di UUM, saya mengambil masa cuma 1 hari. 1 hari, everything clear. Termasuk buat medical check up, buat matric card, daftar penikos dan sebagainya. Saya mengambil masa 1 hari saja. Itulah. Sebab saya nak bagi tahu di sini bahawa sistem di UUM ataupun setiap department di UUM itu memang very supportive. Very supportive. Walaupun ketika itu saya berada di KL, saya mendaftar di UUM Sintok, UUM Sintok Kedah. Saya pergi ke sana untuk 1 hari untuk daftar, settle everything. 1 hari je ya? Itulah. Dan satu lagi, perkara lagi yang saya nak tambah, mungkin tadi ada dikatakan berkaitan dengan CGPA kan? Ya, CGPA untuk semua belajar ke UUM. Sebenarnya saya punya CGPA pun tak bagus. Di peringkat degree kan. Jadi alhamdulillah sebagaimana yang Dr. Helmi bagi tahu tadi, ada kemudahan bagi kita yang katakan let's say tidak ada CGPA yang tidak mencukupi, tetapi mereka berdasarkan experience tempat kerja. Saya telah lebih daripada 5 tahun dalam industri dan saya diterima untuk menyambung pelajar di PhD di UUM. Itu saja Mbak Mas. Okey, bukannya alasan CGPA itu rendah. Pengalaman kerja kan, bila kita bekerja kita ada dapat industri punya info, jadi membantu juga untuk meneruskan pengajian master di UUM. Okey, selepas ni kita akan sambung dengan Dr. Yazid. Dr. Yazid tu dah kat tepi tu dah sunyi je tu, bila lah nak tanya saya. Kejap lagi ya doktor. Okey, kita nak berhenti rehat sebenarnya sekarang. Saya nak jemput Encik Muhaimi daripada Skimpa untuk mendendangkan satu lagi lagu. Silakan.
menepi untuk warna-warna hati. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia. Kupu-kupu cinta terbang tinggi menuju jalannya. Hinggaplah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu. Satukan cinta ini dalam bingkai untaian redomu. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia. Kupu-kupu cinta terbanglah tinggi menuju jalannya. Hinggaplah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu. Satukan cinta ini dalam bingkai untaian redomu. Kupu-kupu cinta terbanglah tinggi menuju jalannya. Hinggaplah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu. Satukan cinta ini dalam bingkai untaian redomu. Pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala di